Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ahmed Cikgu Anwar. Hari ini kita menyambung semula daripada tajuk persamaan linear 3 pemboleh ubah. Namun begitu, hari ini cikgu akan tumpukan khas dengan soalan-soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. Okey, kita mulakan terus dengan soalan yang pertama. Okey, sebuah bakery membuat 3 jenis roti dengan kos pembuatan setiap bulan ialah 6,850. Untuk 2150 buku roti, kos untuk membuat sebuku roti mentega ialah RM2. Sebuku roti coklat ialah RM3 dan sebuku roti kelapa ialah RM4. Harga jualan bagi sebuku roti mentega, sebuku roti coklat dan sebuku roti kelapa masing-masing RM3, RM4.50 dan RM5.60. Jika keuntungan, ini keuntungan yang diperolehi setiap bulan ialah 295, berapakah bilangan setiap roti yang dibuat? Okey, soalan akhir diminta ialah bilangan setiap roti. Jadi ini ialah kata kunci bilangan setiap roti. Jadi kita biasanya meletakkan sebagai X, Y dan Z, iaitu pemboleh ubah untuk bilangan setiap jenis roti. Jadi di sini cikgu letakkan, kita baca semula soalan. Kalau elok kita buat dalam table macam ni boleh, senang untuk kita baca dan tidak silap. Okey, RM ni adalah roti mentega, roti coklat RC dan RK roti kelapa. Okey, bilangan roti kita letak sebagai X, Y dan Z, itu bilangan roti. Dan soalan ada dimentionkan bahawa kos roti kos untuk membuat sebuku roti mentega ialah RM2. So ada RM2, RM3 dan RM4. Ini kos membuat satu roti Dan seterusnya harga satu roti, harga jualan. Harga jualan bagi setiap buku roti ialah RM3, RM4.50 dan RM5.50. Itu harga jualan satu roti. Dan di sini juga ada mention berkaitan dengan keuntungan. Jadi kalau untung ialah harga jualan tolak harga kos. Jual RM3, kos RM2, so untung ialah 1. Sini untung ialah RM1.50, sini untung ialah RM1.50. Okey, table kita dah complete dan sekarang kita cuba convertkan benda ni kepada bentuk persamaan. Ulang sekali lagi kita baca soalan. Kos pembuatan setiap bulan. Kos pembuatan setiap bulan bermaksud kalau satu roti harga RM2, kalau X roti, so kosnya ialah 2X tambah 3Y tambah 4Z. Ini adalah kos sama dengan 6850. Ini akan jadi persamaan yang pertama. Okey, seterusnya apa lagi maklumat yang ada? Untuk 2150 buku roti, maksudnya dia buat roti ni jumlah semuanya ialah 2150. Bermaksud X tambah Y tambah Z sama dengan 2150. Persamaan nombor 2. Okey, sekarang kita perlu cari persamaan nombor 3 pula. Okey, harga jualan bagi sebuku roti mentega. Okey, jika keuntungan yang diperolehi setiap bulan ialah 295, keuntungan dia ialah 2975. Persamaan nombor 3 ni. Tapi apa isi dia? Mana untung? Ini untung. Harga, ini untung. Untung 1. So 1 X tambah 1X tambah RM1.50 darab Y tambah 1.5Z. So akan jadi 2975. So sekarang kita dah ada 3 persamaan. Jalan kerja cikgu yakin kamu boleh buat sendiri dan kita boleh cari jawapan dahulu sebelum kita buat nanti. Mod EQN unknown 3 2 3 4 6 8 5 0 1 1 1 2150 1 1.5 2975. So jawapan akhir kita memang tahu X ialah 500, Y sama dengan 750 dan Z
sama dengan 900. Jalan kerja kamu mesti kena buat sampai siap, sampai membuktikan kamu boleh dapat jawapan ini. Okey, jangan hanya menggunakan kalkulator tapi tidak membuat betul-betul soalan ini daripada awal sampai habis. Okey, cikgu akan hanya tunjuk sebagai panduan saja untuk mendapat persamaan ini sahaja. Untuk soalan nombor 2, Andre menjual beberapa buah pasu yang berlainan saiz. Okey, pasu bersaiz kecil berharga RM10, RM15 yang sederhana, dan yang besar RM40. Di sini cikgu dah tulis siap-siap. Okey, bilangan pasu pasu ialah X, Y dan Z. Dan harga unit pasu semua ada sini dah, 10, 15, yang besar 4, 40. Okey. Okey, setiap bulan pasu bersaiz kecil yang dijual adalah sama dengan jumlah pasu bersaiz sederhana. Okey, ini penting. Apa maksud setiap bulan bilangan pasu bersaiz kecil? Bilangan pasu bersaiz kecil ialah X. Okey, X. Dia kata sama dengan jumlah. Ni jumlah. Jumlah maksudnya tambah. Jumlah sederhana dan besar. So maksudnya jumlah Y tambah Z. Okey, so dapat persamaan yang pertama. X sama dengan Y tambah Z. Okey, seterusnya, bilangan pasu bersaiz sederhana yang dijual adalah 2 kali bilangan pasu bersaiz besar yang dijual. Bilangan pasu bersaiz sederhana ialah Y. So Y sama dengan 2 kali bilangan pasu bersaiz besar. Okey, Y ni banyak. Okey, ada 2 kali bilangan pasu bersaiz besar yang dijual. Okey, bermaksud Y ni adalah 2 kali Z. Okey, kita ulang balik. Di sini selalu confuse. Bilangan pasu bersaiz sederhana yang dijual pula adalah 2 kali bilangan pasu bersaiz besar yang dijual. Bermaksud pasu saiz besar perlu jual 2 kali ganda supaya dapat sama dengan pasu saiz sederhana. So 2Z sama dengan 1Y, atau Y sama dengan 2Z. Inilah persamaan nombor 2. Okey, yang ketiga pula, dia bercerita berkaitan dengan RM300 ini. Okey, dia nak dapatkan duit sebanyak RM300. Bagaimana nak dapat duit RM300 ini untuk bayar sewa rumah? So untuk dapat bayar sewa rumah, sewa premis, dia perlu jual minimum untuk dapat RM300 ni. So caranya dia mesti RM10 darab dengan bilangan X tambah RM15 darab bilangan Y tambah RM40 darab dengan Z. So dia akan jadi 10X tambah 15Y tambah 40Z, mesti kena dapat RM300. Baru cukup-cukup duit untuk bayar sewa premis. So sekarang kita ada 3 persamaan dan pasti kita boleh selesaikan. Okey, namun begitu, kalau kita nak guna kalkulator, kita perlu ubah yang pertama ini, ubah kepada X tolak Y tolak Z sama dengan 0. Dan yang kedua ini kita ubah kepada Y tolak 2Z sama dengan 0. Dan kita boleh guna kalkulator, check. Okey, A11, cikgu cek sini ya. A11, B1 negatif 1, C1 negatif 1, Z 0. Okey, D 0. Okey, kemudian yang kedua, X 0, Y tak ada, so Y pun Y1, Z negatif 2, dan akhirnya 0 juga. Okey, yang ketiga, yang ini 10, 15, 40, 300. So jawapan kita boleh dah tahu awal-awal, jawapan dia iaitu X sama dengan 9, Y sama dengan 6 dan Z sama dengan 3. Okey, itu saja untuk soalan nombor 2 ini. Tapi kamu kena pastikan juga, cikgu ulang, kamu mesti kena buat semua jalan kerja sehinggalah mendapat jawapan ini. Baik, dan soalan nombor 3. Encik Chong ingin membeli beberapa ekor ayam
Sini ada ayam, ayam, arnab dan itik untuk ladangnya. Jumlah haiwan yang perlu dibeli adalah 50 ekor. Dia mempunyai 1,500 untuk dibelanjakan. Seekor ayam berharga RM20, arnab RM50 dan itik RM30. Bilangan ayam dan itik yang dibeli adalah sama. Berapakah bilangan setiap haiwan yang dibeli oleh Encik Chong? Okey. So berapakah bilangan? Okey. Soalan dia ini, berapakah bilangan? Okey. Jadi bilangan tu ialah X, Y dan Z. X bilangan ayam, Y bilangan arnab dan Z bilangan itik. Di sini dia ada mention, dia kata jumlah haiwan yang dibeli ialah 50. Bermaksud X tambah Y tambah Z sama dengan 50. X tambah Y tambah Z sama dengan 50. Dan ada lagi maklumat, dia kata dia mempunyai RM1,500 untuk dibelanjakan. Jadi kalau dia ada RM1,500, harga seekor ayam RM20. RM20 darab dengan bilangan ayam, tambah dengan RM50 darab dengan bilangan arnab, tambah dengan RM30 darab bilangan itik, jadilah RM1,500. Itu persamaan nombor 2. Dan yang ketiga, ada mention di sini, bilangan ayam. Ayam tu apa? Ayam tu adalah X dan itik. Itik adalah Z. Jadi dia kata bilangan ayam dan itik yang dibeli adalah sama. Jadi dia kata X kena sama dengan Z. Jadi di sini kita boleh ubah X sama Z, boleh tulis juga sebagai X tolak Z sama dengan 0. Jadi kita boleh check dengan kalkulator dulu untuk dapat jawapan. A1, A11, B11, Z11, D150, A220, 50, 30, 1,500. Kemudian X ini 1 dan B adalah 0 sebab Y tidak ada, 0. Z ialah -1 dan D ialah 0. Okey, so jawapan kita X sama dengan 20, Y sama dengan 10 dan Z sama dengan 20. Ini ialah bilangan haiwan yang dibeli oleh Encik Chong. X 20, Y 10 dan Z 20. Okey. Soalan nombor 4. Punca pendapatan Raju setiap bulan adalah daripada gaji tetapnya sebagai pegawai pemasaran, sewa rumah dan perniagaan. So ada 3 jenis pendapatan. Pendapatan dia pegawai pemasaran, sewa rumah dan perniagaan dalam talian. Okey, jumlah pendapatan bulanan Raju ialah RM20,000. So yang gaji bulanannya jika ditambah 500 adalah 2 kali ganda daripada jumlah hasil sewaan rumah dan perniagaan dalam talian. Jumlah gaji bulanan dan perniagaan dalam talian pula ialah 2 kali ganda sewaan rumah. Berapakah pendapatan bulanan Raju bagi setiap punca pendapatan? Okey. Di sini dia tanya, soalan ni adalah berapakah pendapatan bulanan Raju? Okey. So ini pendapatan bulanan Raju. X untuk pegawai pemasaran, Y untuk sewa rumah dan Z untuk perniagaan dalam talian. Okey. Dan dia kata gajinya di sini jumlah pendapatan bulanan ialah RM20,000. Jadi dia mesti buat X tambah Y tambah Z lah. Pendapatan daripada ketiga-tiga sumber ini menjadikan hasil gajinya pendapatannya sebulan ialah RM20,000. Itu pendapatan dia sebulan. Okey. Ayat ini penting. Ayat ini sangat melirukan kalau tak baca betul-betul. Gaji bulanan. Okey. Yang dikatakan gaji itu ialah pegawai pemasaran, dia dapat gaji. Sewa rumah ni bukan gaji. Dan perniagaan online juga bukan gaji. So gajinya ialah X. So gaji bulanannya jika ditambah dengan 500 bermaksud X tambah 500. Okey. X tambah 500 adalah sama dengan 2 kali ganda daripada jumlah hasil sewaan rumah dan perniagaan dalam talian. Maksudnya perniagaan sewa rumah Y tambah tambah dengan Z perniagaan dalam talian 2 kali ganda. Okey, X tambah 500 sama dengan 2 kali ganda tambah perniagaan sewa rumah dan juga perniagaan dalam talian. Okey. So ini jadi persamaan yang pertama. Yang ini ni bila kita tengok ni tak berapa cantik, kita boleh ubah X tolak 2Y tolak
2Z sama dengan negatif 500. Persamaan nombor 2. Dan kita cari persamaan nombor 3. Mana ayat dia? Jumlah gaji bulanan dan perniagaan dalam talian pula ialah 2 kali ganda sewaan rumah. Okey, jumlah gaji bulanan X tambah dan perniagaan dalam talian Z X tambah dengan Z. Okey, takut keliru gaji bulanan dan perniagaan, okey, X tambah Z pula ialah 2 kali ganda sewa rumah. So sewa rumah ni sedikit, so dia kena 2 kali ganda sewa rumah. Sewa rumah ialah 2Y. Okey, nak cantikkan dia, X tolak 2Y, X tolak 2Y tambah Z sama dengan 0. Persamaan nombor 3. Okey, so kita boleh test dengan kalkulator, tengok apa jawapan dia. Satu, tiga, okey. Okey. Yang pertama apa? Satu, 20,000. Okey. A2 ini 1 negatif 2 negatif 2 negatif 500. Dan yang ketiga 1 negatif 2 1 0. So jawapannya ialah X sama dengan 13,166.67 dan untuk Y 6,666.67. Bundakan dengan betul dan Z ialah Z sama dengan 166.67. Okey, itu jawapan dia untuk X, Y dan Z. So jadi nanti kamu buat sendiri buat sendiri sampai dapat jawapan yang ini. Soalan nombor 5. Hasil tambah sudut sebuah segitiga ialah 180 darjah. Sudut yang paling besar ialah 20 darjah lebih daripada hasil tambah dua sudut yang lain. Dan 10 darjah lebih daripada 3 kali ganda sudut yang paling kecil. Berapakah ukuran setiap sudut dalam segitiga tersebut? Dalam soalan ini ada disebut katakan sudut yang paling besar, sudut yang paling kecil, dan dia kata segitiga. Jadi di sini kita boleh lukis satu segitiga imaginasi kita macam mana pun tak apa, tapi kita cuba lukis satu segitiga yang ada sudut yang paling besar, sudut yang paling kecil dan sudut yang tengah-tengah sederhana kecil. Okey. So macam tu kita buat macam ni senang. Kita letakkan yang paling besar sebagai X, yang sederhana tu Y dan yang paling kecil tu sebagai Z. Macam tu Okey, so Z yang paling kecil, X yang paling besar. Jadi di sini dia kata hasil tambah sudut dalam sebuah segitiga yang 180. Maksudnya X tambah Y tambah Z, X tambah Y tambah Z sama dengan 180. Pasti persamaan nombor 1. Okey. Sudut yang paling besar ialah 20 darjah lebih daripada hasil tambah dua sudut yang lain. Sudut yang paling besar apa? Sudut yang paling besar ialah X. X ni kalau ditolak dengan hasil tambah dua sudut yang lain, iaitu Y tambah Z, dia akan dapat jawapan 20. Okey. Sebab tu dia kata sudut yang paling besar ialah 20 darjah lebih daripada. So bila dia tolak, masih lebih lagi 20. Jadi kita cantikkan ini. X tolak Y tolak Z sama dengan 20. Persamaan nombor 2. Seterusnya dan 10 darjah lebih daripada 3 kali ganda sudut yang paling kecil. X ni kalau ditolak dengan sudut yang paling kecil,
10 darjah lebih daripada 3 kali ganda. Okey, 3 kali ganda Z. X ni kalau tolak dengan 3Z, jawapannya akan dapat 10. Tambah dua sudut dan 10 darjah lebih daripada 3 kali ganda sudut yang paling kecil. Okey, X tolak 3Z sama dengan 10. So ini jadi persamaan nombor 3. Jadi kita cuba dapat jawapan dia. Mod 1 mod EQN. Okey, 3. Okey, A1 1, B1 1, C1 1, 180. 1 negatif 1 negatif 1 20. 1 kosong negatif 3 10. So jawapan kita ialah X 100, Y 50 dan Z sama dengan 30. So jawapan dah ada. So, kamu mesti kena buat sendiri ya. Buat sendiri sampai dapat jawapan yang macam ini. Okey. Soalan nombor 6. Hasil tambah 3 nombor ialah 19 jika nombor pertama didarab dengan 2. Okey. Dia ada 3 nombor. So 3 nombor tu kita boleh katakan sebagai X tambah Y tambah Z sama dengan 19. Ini pasti persamaan yang pertama. Jika nombor pertama didarab dengan 2. Nombor pertama didarab dengan 2. Hasil tambah 3 nombor itu menjadi 22. Maksudnya nombor pertama didarab dengan 2. Jadi nombor pertama didarab dengan 2 tambah dengan Y tambah dengan Z. Jika nombor pertama didarab dengan 2, hasil tambah 3 nombor itu menjadi 22. So 22 persamaan nombor 2. Yang ketiga, dan jika nombor kedua didarab dengan 2, okey. X tambah 2Y tambah Z sama, hasil tambahnya menjadi 25 persamaan nombor 3. Okey, so kita boleh selesaikan. A1 1, B1 1, C1 1, D1 19, A2 2, B2 1, C2 1, D2 22, A3 1, B3 2, 1, 25. So jawapan kita X sama dengan 3, Y sama dengan 6 dan Z sama dengan 10. Okey, itu saja. Okey, cikgu harap semua ni kamu buat sendiri. Mesti buat sampai habis daripada soalan sampailah dapat jawapan yang seperti yang kita dapat daripada kalkulator tersebut.